Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tak ada soalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Untuk malam ni saya akan buat sedikit kupasan berkenaan dengan GBP, JPY dan juga GBP USD. Okey. Sebelum ni dah ada share analisis yang mana ada kemungkinan besar GBP USD akan sampai kepada RBS ni 130406 dan alhamdulillah dia dah sampai. Cuma yang sayangnya ialah belum berlaku retracement dekat bahagian atas ni. Okey. Dekat bahagian atas ni belum berlaku retracement. Jadi ada kemungkinan besar yang mana terjunan ini tadi akan menyebabkan berlakunya kenaikan ke atas. Okey. Baik. So, untuk GBP JPY, kita start dengan GBP JPY. Okey. Untuk GBP JPY, seperti yang boleh kita nampak dekat sini, untuk GBP JPY, high low, lower high, lower low, lower high, lower low. Dan dekat bahagian atas ni telah pun berlaku retracement. Okey. Dekat sini ada SBR, dekat sini pula ada RBS. So price sekarang ni sangkut dekat tengah-tengah dekat sini lah. Okey. Untuk H4 pula, untuk H4 pula, yang mana keadaan dekat H4 tidak ada sebarang marking yang akan menghalang kenaikan dia daripada terus ke atas. Berbeza dengan kedudukan time frame daily itulah. Dia tak sama lah. Okay. H4 ni dia free sikit. H4 ni dia free sikit. Dan actually kalau GJ nak turun, tak ada masalah untuk dia membuat terjunan. Sebab apa? Yang ni batal, yang ni pun batal, yang ini pun batal, yang ini juga batal. So RBS yang berada di bahagian sini, kesemuanya telah pun berlaku pembatalan. Okey. Yang ni pula SBR untuk time frame H4 yang mana juga telah pun berlaku pembatalan. Okey. Kita buka dulu time frame untuk weekly. Kalau kita tengok dekat sini, Okay, kalau kita tengok dekat time frame weekly, apa yang berlaku di sini? Sini saya buat double pixel. Okay. Saya buat double pixel kat sini. Maknanya akan berlaku retracement kat sini. Okay. InsyaAllah. Dan seterusnya akan berlaku terjunan ke bawah. Okay. So, yang paling cantik sekali pada saya, sebab big structure, low high, higher low, higher high, dia nak buat higher low. Sekarang ni dia sedang cuba untuk melakukan terjunan ke bawah. Okay. Jadi apa yang saya nak sekarang ni ialah, saya nak dia mendaki ke atas ni. Okay. Kalau kata tengok daripada secara kasarnya, dekat sini actually ada satu structure pada time frame yang rendah ni. Sebenarnya ada. Inilah dia strukturnya. High, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Jadi sekarang ni, macam mana saya nak cakap? Synchronization pergerakan yang berlaku tu tadi. Itu yang saya nak. Okay? Sekarang ni kalau kata kita tengok, sebenarnya pucuknya di sinilah. Kalau nak diikut-ikutkan, inilah pucuknya. Jadi most of the trader berangan-angan menyimpan impian nak entry dekat situlah. Tapi sekarang ni kalau kata dah terlepas pun tak apa. Sebab tu saya terapkan satu pemahaman yang mana floating daripada time frame tersebut boleh diguna pakai hanya untuk time frame tersebut. Dan seterusnya kita akan menggunakan keselarian pergerakan daripada time frame lain sebagai kekuatan untuk kita entry. Sebagai contoh, weekly dia nak buat lower low. Okay. Makna kata higher low. Weekly dia nak buat higher low. So menurun ke mana? Ke sini. InsyaAllah. And then daily pula dia nak buat apa? Dia nak buat lower high. Okay. Selepas dia berjaya buat lower high di sini, ada kemungkinan besar dia akan terjun ke bawah. Itu dia. Kalau daily. Dan seterusnya, kalau kita tengok time frame H4 sekalipun, untuk GJ,
Macam yang saya katakan tadi bahawa kedudukan RBS dekat kawasan ni habis dah. Dah tak ada apa dah. Okey. Kita tengok time frame H1. So kalau H1 pula, ini yang saya share dalam group tadi. Okey. Kalau H1 pula, high, low, lower high, lower low, so lower high. Ini merupakan satu peluang yang baik untuk kita entry lah. Tapi siapa nak tunggu sampai off market last 1 hour kan? Siapa yang nak tunggu? Kalau nak bubur PO pun saya rasa pukul 4, 3, 2, 1. Pukul 1 pagi sini. Tak ada makna nak tunggu kan? So, tapi itulah dia yang saya maksudkan. Pasal apa? Bila kita dah nampak yang mana dia akan terjun, kita ambil daripada point lower high untuk buat entry. Okay? Boleh? So far ada soalan? Setakat ni? Setakat ni okey tak? Ada soalan tak? Fazil, saya dah reply awak punya PM. Floating untuk time frame monthly GBP CAD ada sedikit kesalahan. Okay? Untuk GJ, ada sebarang soalan ataupun tidak sebelum saya tukar ataupun berpindah kepada GBP USD? Saya bagi masa sampai 9 suku. Kalau tak ada soalan, saya akan berpindah kepada GBP USD. Silakan. Uh-huh. Uh-huh. Previous structure macam mana? Okay. Okay. Sekarang ni, ini high-high. Lepas high-high apa? Okey. Macam mana kita nak katakan bahawa telah pun terhentinya high-high dekat situ? Macam mana? Tak. Salah. High-high ni sebenarnya resistant. Itu sebenarnya high-high. Bila mana telah berlaku satu resistant, makanya telah berlaku high-high. Soalnya, adakah itu merupakan resistant yang paling tinggi? Itu soalan dia. Bila mana kita dah kenal pasti itu merupakan resistant yang paling tinggi, makanya kita akan appoint point itu sebagai point high-high. Contoh, ada 3 resistant dekat sini. 1, 2 dan 3. Jadi yang paling valid sekali untuk kita ambil sebagai high-high ialah di sini. Pasal apa? Ini merupakan resistant yang paling tinggi. Dekat 3 puncak yang atas ni. Boleh faham setakat ni? Baik. Bila mana dia yang paling tinggi dan sekarang ni ada 3 pergerakan market yang menuju ke bawah selama 3 bulan berturut-turut, makanya solidlah yang ini sebagai high-high. Setakat ni okey? Nak tengok struktur belakang, boleh nak tengok. Tapi sampai bila nak tengok? Faham tak? Yang ni, SBR yang belum berlaku retracement ni, jauh lagi ni daripada sini. Duk ada lebih kurang dalam 2,800 pip. Setakat ini, retracement yang belum berlaku ialah di sini. Lebih kurang dalam 1,000 pip. Boleh nampak? Okey, kita kata monthly ni besar sangat, jauh sangat. Tak apa. Sekarang ni kita dah tahu dia nak buat higher low. Maknanya pergerakan menurun ke bawah. Boleh? Sekarang ni bila mana buka time frame weekly. Bila mana buka time frame weekly, apa yang kita nampak floating yang besar, low high, higher low, higher high, dia akan buat seterusnya ialah selepas higher high apa dia? Selepas higher high apa dia? Selepas higher high, higher low. Bila mana dia dah buat higher low, bila mana dia nak buat higher low, sama juga macam yang tadi. Bila mana kita nak cari point higher high, apa yang kita cari ialah resistance. Dan sekarang ni ada 1, 2 dan 3 resistance dan kita ambil resistance yang paling tinggi. Bila mana dia dah buat resistance yang paling tinggi, sekarang ni pergerakan market ialah menurun ke bawah. Betul tak? So kita nak pandang yang monthly ke atas ni untuk apa?
Yang ini betul previous structure, tapi untuk apa kita pandang yang ini? Faham tak? Dapat ke tak dapat ni? Okey, sekarang ni macam ni. Bila mana macam yang saya cakap, sini high, okey, dah selesai jadi. Kemudian dia nak turun, dia nak buat higher low. So kita aim dekat mana higher low. Lepas higher low dia nak buat apa? Higher high. Higher high tu pergerakan mendaki ke menurun? Dekat mana yang kita nak aim dia? Previous structure mana yang belum berlaku retracement. Itu jawapan dia. Faham? Sebab tu saya cakap, bila mana kita nampak weekly jadi macam ni, adakah kita akan menitik beratkan kedudukan SBR dekat sini? Sedangkan struktur untuk time frame weekly sekarang ni, dia pun nak buat higher low. Faham tak? So yang atas monthly tadi boleh abaikan dululah. Faham tak? Bagilah monthly ni selesai jadi higher low dulu. Barulah boleh kita sembang pasal yang atas ni. Boleh? Sorry, bukan atas ni, sini. Yang ni. Boleh? Bagi yang ni jadi dulu. Jangan pandang jauh sangat. Tengok yang dekat dulu. Boleh? Okey. Yang lain-lain ada soalan? Tak faham. Macam mana soalan? Ha? Tak nak. Saya tak nak. Saya tak nak bincangkan benda tu. Kalau awak nak bagi satu contoh, kalau awak nak tanya, awak bagi satu contoh yang betul-betul jadi macam tu. Sebab template yang sama, analisis yang sama, pair yang sama, tapi awak tak dapat nak grab lagi dia punya understanding. Jadi takut-takut apa yang awak imaginekan tu tadi, dia dah lari dah. Benda tu dah lari daripada benda yang asal. Okey. So, untuk GBP, JPY, setakat ni ada soalan lagi? Lain-lain tak ada soalan? Muhammad Noor, Fazil sendiri, Mustaqim, Murni, Ahmad. Abu Dhurah dia tak ada. Dia masuk awal tapi dia ada kerja. Okay. Untuk makluman Tuan Mustaqim Tuan Mustaqim balik pulang. Okay. Saya Taman Desa Murni, Sungai 2. So kalau kata nak jumpa, nak sembang ke apa, insyaAllah bagi tahulah. Sebab senang lagi berdepan, insyaAllah. Tapi itulah, kena bagi tahu awal lah. Saya pun bukan hari-hari free dah sekarang ni. Okay. Baik. Okay. High, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Then dia dah buat lower high dah. Dia dah buat. Okay. Ceritanya sekarang ni, GBP, JPY, time frame daily, dia dah buat lower high. Masalahnya sekarang ni dekat sini ada satu yang menghalang dia, iaitu RBS pada time frame daily dekat sini. Okay. Baik. So sekarang kalau kita rendahkan lagi time frame pada time frame H1, dia akan jadi macam ni dan seterusnya time frame daily tu dekat sini. Okay. Jadi kalau kata tuan-tuan nak melihat ataupun memantau adakah GJ akan naik ataupun turun, ini keadaan yang saya dah lakarkan untuk tuan-tuan. Dan okay, sekarang ni macam ni. Saya sambung sikit lagi plotting ni. Dan plotting ni saya hanya akan kongsikan kepada mereka yang berada di dalam webinar sahaja. Okey. Okey. Baik, so dekat situ kita ambil dia bawah sikit. Gitu. Ambil bawah sikit. And then kat sini macam ni. Okey. So yang ini akan jadi SBR. So boleh entry lah. Dengar baik-baik. First confirmation untuk kita menentukan sama ada GBP, JPY
akan terus terjun ke bawah adalah dengan cara, first confirmation untuk kita tentukan sama ada GBP JPY akan meneruskan terjunan ke bawah adalah dengan kita melihat floating ni. Jadi floating yang ini, so itu merupakan first confirmation tapi belum solid confirmation. Seterusnya, bila katakanlah dah sell dekat sini, kita ada satu lagi masalah iaitu RBS yang berada di sini. So ini yang akan menjadi titik penentuan sama ada market akan meneruskan terjunan ke bawah ataupun bila mana yang ni dia dah sampai sini dia reject balik naik atas. Yang ni nak kena perhati tengoklah. Dan bila mana dia dah sampai sini, dia naik atas, tolong pastikan candle H1 close lebih rendah daripada yang ini dan juga dalam kawasan support. Itu memang cantik. Kalau berlaku begitu, memang cantik. Once bear dah close dalam kawasan ni, saya tunjukkan contoh. Contoh. Candle bear dah close dah. Dia ada dalam kawasan ni. Kemudian datangnya candle berwarna biru. Lebih kurang macam ni. Yang tidak membatalkan kedudukan SBR. SBR kat sini. Ni candle warna biru. So dia jadi macam ni. Dia jadi gini. Sekejap dia jadi macam ni. Gitu lebih kurang. Makna kata SBR kat sini, body bull ni tadi, dia tak membatalkan kedudukan SBR dan seterusnya dia terus terjun ke bawah. Yang tu cantik. Solid confirmation untuk time frame H1. Maknanya dekat sinilah lebih kurang. Dan dia boleh terjun ke bawah. Kalau dekat H4 kat mana? Lebih kurang dekat sinilah. Itu apa yang kita nak berlaku pada time frame H1 sebagai satu confirmation. Dan adalah satu halangan dekat sini dan seterusnya boleh terus fly ke bawah insyaAllah. Tak ada masalah. Boleh terus terjun ke bawah insyaAllah. Baik. So setakat ni untuk GBP JPY. Ada soalan? Untuk XAU, untuk gold insyaAllah nanti kita akan bincangkan. Setakat ni. GBP JPY okey tak? Ikut-ikut kita nak discuss GBP USD sebenarnya lepas ni. Sebelum saya menganjak kepada request daripada Tuan Muhammad Noor kita, saya tukar kejap GBP CAD time frame monthly. Apa yang salah, dekat mana yang salah? Jawapan dia dekat sini. High, low, lower high, lower low. Nice. Setakat ni cantik dah betul. Problem dia, bila dia buat lower high dekat sini, dia telah pun membatalkan kedudukan low ni tadi. Makna kata dia akan jadi macam ni. Gini dia jadi. Maknanya yang ini dia jadi low, yang ini dia jadi low high. Macam tu. Ini untuk GBP CAD. Sekejap saya tengok weekly sekejap. Saya punya perangai memang macam tu. Bila saya buka, saya tengok marking ada salah, saya terus tak tengok time frame lain dah. Saya punya perangai memang macam tu. Yang ni pun sama. High ni sebenarnya dah terbatal. Kejap. Kenapa dia buat marking juga kalau kata benda ni dah batal Pasal apa Fazil? Sedangkan structure tu dah batal. Current price tu dah memang duduk bawah dah tu. Sebab apa marking juga? Fazil. Hilang dah. Saja nak tengok do lah cerita dia. Gitu ke?
Okey. Nak tengok do tak ada masalah. Okey je sebenarnya. Cuma kalau nak tengok previous structure of do theory, kalau nak ambil lah, sepatutnya kena ambil yang ini sepatutnya. Kena ambil yang ini. Dan kalau kita semak pergerakan yang ini pun actually dia masih lagi belum berlaku retracement. So sangatlah valid untuk kita mengambil previous structure ni sebagai reference kita bagi menentukan ke mana arah pergerakan dia yang seterusnya. Okey. Baik, itu untuk GBP CAD. Sepintas lalu. Okey. Untuk apa ke nama gold, saya banyak tak update ni. Nampak banyak analisis. Dah lama saya tak update analisis untuk gold ni. Okey. So untuk gold, okey, high low, lower high. Kita tengok dulu closing bulan ni macam mana. Once closing bulan ni lebih tinggi daripada kedudukan resisten di sini, 1974.59, makanya telah pun wujud kedudukan higher high yang baru. Okey, yang ni tidak lagi dikenali sebagai high low dan lower high, no more. Okey. Okey, so okey. Yang ni saya padam dulu. Okey. Lower low ni pun saya padam dulu. Okey. Sini saya padam. Yang ni saya ambil higher high, yang ni saya ambil higher low. Okey, selesai. So yang ni pula, ni dia punya minor structure dia yang berada dalam kawasan ni. Okey, untuk weekly kita tengok. Sekejap Kalau nak tengok dekat mana possibility untuk berlaku higher high bagi point yang baru. Okey. 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 As long as dia close dekat dalam tu. As long as dia close dekat dalam tu. Itu yang paling penting. Okay. Kita tengok time frame weekly pula. High, low, low high. Okay. Untuk time frame weekly pula guys, actually gold masih lagi berada di dalam kedudukan downtrend. Masih lagi. Okay. Cumanya, kedudukan low high itu telah pun berubah. Okay. Sekejap lambat sikit lah gold ni sebab banyak yang saya tak update. Sorry Monthly high saya padam. Ni saya padam. Yang ni apa dia ni? Saya padam. Okay, yang ni masih lagi belum berlaku retracement. So lower low tu perlu lebih rendah daripada yang ni, line hitam ni. So saya biar je lower low dulu kat sini. Actually lower low ni adalah untuk lower low time frame weekly. Okay. Okay, possibility untuk berlakunya kedudukan lower high. Baik. Okay. This one quite tricky. Atas ni monthly punya tau. Atas ni monthly punya. Okay. Sebelum tu saya marking dulu yang ni. Okay. Kita tengok macam mana price reaction dengan marking resistance. Tengok. Okay. Ni weekly punya. Okay. Kat situ. Kita tengok time frame daily. Okay, time frame daily. Time frame daily ni ada dua yang kita boleh kecilkan. Satu yang ni. Satu lagi yang ini. Okay. Dan kita tengok time frame H4. Habis dah. Tak boleh dah. Tengok dekat daily. Nampak tak? Macam mana kita apply zone resistance bila mana dia, ni yang atas ni, makna kata yang atas ni merupakan pertindihan kawasan resistance daripada time frame monthly, weekly dan daily. Okay, monthly, weekly dan time frame daily yang bahagian atas tu. Okay, kejap
bila mana kita manage to define marking resistance, kita zoom in, kita kecilkan dia, kita simplekan dia dan sebagainya, nampak tak macam mana? Ini resistance, nampak tak dekat sini? Sayangnya bila mana tak boleh, saya tak boleh nak buka time frame yang lebih rendah lah. Sayangnya dekat situ lah. Okay. Sebab tu yang saya tekankan, nampak simple lah marking resistance ni kan, nampak macam simple, tapi monthly marking dia besar, weekly kecil. Kemudian kita nak declare berlaku pertindihan resisten dalam kawasan resisten. Adakah kita akan ambil resisten tu ataupun tidak? Dan macam mana kita nak declare pertindihan itu berlaku ataupun tidak? Benda-benda ni. Okay? Benda-benda ni yang perlu tuan-tuan ambil tahu. Okay, baik. So, Fazil, asal memang marking dari situ low tu. Fazil bercakap tentang GBP-CAD ke? Saya baru baca ni. Fazil? Okay. Right, sorry. Okay. Resistance kat atas ni. Tadi saya nak sembang pasal apa? Okay, tricky. Zone resistance. Okay. Apa yang saya nak sampaikan sebenarnya ni? Monthly punya resistance, tengok betul-betul. Saya recap balik. Okay, ini resistance time frame monthly. Kalau dia nak buat high-high yang lebih tinggi, makanya dia perlu lebih tinggi daripada kedudukan resistance. Okay, baik. So sekarang, kalau nak ambil marking, saya akan ambil macam ni. Okay, ini yang saya akan ambil. Okay, makna kata sekarang ni, kalau dia nak buat high-high, dia kena buat lebih tinggi daripada kedudukan line berwarna hitam. Yang tu dulu. Faham ataupun tidak? At least dapat yang ni untuk malam ni, webinar malam ni jadi dah. Alhamdulillah lah. Kalau goal nak buat new high, dia perlu closing bulan ini lebih tinggi daripada line yang berwarna hitam tu. Ada soalan setakat ni? Yang tu dulu. Ada soalan tak setakat ni? Clear Baik. Kenapa? Boleh tolong explain? Perlu. Kenapa perlu? Sebab itu merupakan level of resistance. Kalau kata price manage to close dalam zone tu, makanya dia telah pun membuat high-high yang baru. Yes, betul. Break high-high kata Tuan Anas kita. Cumanya saya tak menggunakan istilah break lah. Okay. Dia lebih tinggi. Okay. Samalah tu. Baik. So sekarang ni bila mana kita turun pada time frame yang lebih rendah iaitu weekly. Okay. Aim kita di mana akan berlakunya lower high ni tadi. Okay. Tentunya lebih rendah daripada line yang berwarna hitam. Soalnya di mana? Sebab kalau kata dia close dekat sini, kalau kata dia close dekat sini, okay, dia dah apa nama? Orang kata macam dah tersangkut. Okay, saya buat. Ni contoh Ni time frame weekly. Okay, saya pakai dotted line Ini RBS. Pakai dotted line buat apa? Okay. Okay. Okay, done. Baik. Sekarang ni, okay. Okay. Bila mana dia nak buat lower high, saya akan pilih lower high. Saya akan pilih, maknanya saya nak dia jadi macam ni. Okay. Saya nak dia close lebih rendah daripada kedudukan RBS di sini.
Ini yang saya nak. Saya nak dia start dekat sini. Okay. Yang ni, kalau dia berjaya, dia manage to close dekat sini, cukup cantik. Cukup cantik. Kalau kata dia close ke atas ni dan masih lagi dia nak terjun ke bawah, let's say, contohnya, dia nak terjun, tapi dia start daripada atas ni. Sedangkan sini ada halangan, ada 1, ada 2. Makna kata daily akan buat plotting kat sini. Daily akan buat structure kat atas ni. Dia kena buat structure untuk dia terjun ke bawah. Okay. Daily kena ada structure kat situ. Kita tengok time frame daily. Kalau kita tengok time frame daily, high, low, lower high. Okay. High, low, lower high. So sekarang ni dia dah buat lower low. Tapi ngam-ngam dia close atas kedudukan line yang berwarna hitam ni. Nampak? Kita tengok dekat H4. Nampak? Dia punya closing dia. Saya buka H1. Nampak? Candle warna bull. Candle warna biru. Close kat atas ni. Nampak? So sekarang ni actually daily dia dah buat dah. High, low, lower high, lower low. Ni dia punya SBR dia untuk time frame daily. Ni SBR dia kat sini. Okay. Warna merah. Okay. Itu untuk time frame daily. Okay, kita buka balik weekly, kita tengok. Okay, sini dah tanda, sini dah tanda. Sini pun ada satu RBS, tapi saya biarkan dulu, saya tak nak tanda. Okay. Tapi yang bawah ni dah ada, saya takut saya terlupa pula. Tanda je lah. Okay, kat sini. Okay, done. Okay. Weekly tak ada apa dah kot. Target jadi kat sini. Tapi dia dah buat closing kat sini. So daily dah berlaku structure. Kat atas ni. Okay. So kita buat plotting untuk time frame daily bagi gold. Daily. Terjun ke bawah. Saya pakai triple pixel. Okay. Yang ni pula daripada lower high. Dia dah terjun buat lower low kat bawah ni. Okay. Ini andaiannya yang mana dia akan buat retracement dekat SBR ni. Okay. So kalau kita tengok dekat time frame H4. Okay. Saya padam dulu yang ni. Lama dah tak update marking ni. Okay. H4. H4 ni dah datang. So sini sebenarnya ada satu marking untuk H4. Warna merah. SBR. Okay. Dan so kita semak dia dah batalkan SBR ni ke belum. Okay. 19807. 19890. Sekejap. 1986 sini. 1986. So SBR tu belum batal lagi lah. Okay. Masih lagi boleh dijadikan sebagai rujukan SBR time frame H4. Dan atas sikit daripada time frame, atas sikit daripada SBR ni, kita ada satu lagi SBR time frame daily dekat sini. Yang mana dia juga merupakan plotting untuk yang ini. Iaitu SBR yang masih lagi belum berlaku retracement bagi time frame daily. Dan ianya merupakan point low. Okay. Baik, itu untuk H4. So sekarang ni, okay, saya update marking sikit. Berterabur sangat dah marking ni.
Siapa-siapa kalau ada soalan, kalau boleh voice chat. Sebab saya tak buka Google Meet bila saya tengah betulkan marking ataupun semak marking. Saya hanya ada satu window sahaja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. So itu dia untuk time frame H4. Okay. Saya nak, macam mana pun saya nak dia clearkan retracement bagi time frame daily dulu. Maksudnya ialah, saya nak ada satu candle biru touch pada yang warna merah ni tadi. Seterusnya selepas daripada tu, barulah dia akan terjun ke bawah. Itu yang saya nak. Okay. Dan kalau sekiranya kita perhatikan, ini RBS yang saya selesa berlakunya closing dekat sini. Tapi masalahnya sekarang ni, kalau kita tengok RBS H4 dekat atas ni pun dia tak boleh nak batalkan lagi. Okay. Dia masih lagi belum ada kekuatan untuk membatalkan kedudukan RBS dekat sini. Okay. Secara tidak langsung dia memberikan satu gambaran yang mana actually buyer dah mula seller dah mula cuba untuk mendominasi market. Okay. Nampak dia dah break sampai sini. Sebenarnya kalau dia nak turun sampai ke bawah ni dah tak ada masalah dah. Dia boleh sampai sini dah sebenarnya ni. Ini weekly marking yang saya aim tu. Kalau perasan. Bertergabung kau marking. Ini weekly marking yang saya aim tu. Kalau kita tengok dekat sini, dah tak ada apa dah. Dia boleh straight away sampai sini sebenarnya. Dah tak ada apa. Okay. Tapi masalah dia sekarang ni atas ni pula lah. Dekat atas ni ada orang kata apa? Ada SBR yang masih lagi belum berlaku retracement. Tu yang saya menyampah. Saya tak suka macam ni. Macam mana pun saya nak clear dulu retracement, then baru sedap nak trade ataupun nak masuk sell. Baru sedap. Senanglah kita nak aim dia turun ke bawah. Okay. Itu dia untuk gold. Setakat ni. Tuan Muhammad Noor, ada sebarang soalan? Untuk gold? Ataupun yang lain-lain, ada sebarang soalan? Kita berbaki lebih kurang dalam 15 minit lagi. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Sekejap saya save dulu template GBP JPY. Okay. Oh, saya tak boleh. Dekat sini tak boleh. Dekat Zoom Profito boleh hantar attachment. Google Meet tak boleh. Baru saya tahu. Ingatkan sama macam apa nama? Sama macam Zoom, tak sama. Zoom kita boleh attach template, dia tak sama. Okay, so untuk nanti saya bubuh dalam grup lah. Untuk goal nanti saya bubuh dalam grup. Okay, setakat ni ada soalan tak? Tak ada soalan? GJ tak ada soalan, goal tak ada soalan, clear? Saya nak menganjak kepada GBP USD, boleh? AUD kita reserve untuk webinar minggu depan yang mana kita akan membincangkan berkenaan macam mana nak tentukan sama ada SBR tu dah batal ataupun belum. And then kita akan bincangkan dalam webinar Profito pada minggu hadapan macam mana kita nak plot do teori, macam mana kita nak appoint, macam mana kita nak nyatakan, macam mana kita nak menentukan bahawa poin-poin ini yang boleh kita ambil sebagai do teori. Guys, kena ingat, untuk downtrend kita mementingkan ataupun kita memberikan fokus kepada marking jenis SBR, dan sekiranya uptrend kita akan memberikan fokus kepada marking jenis RBS. Okay. Baik. So untuk GBP USD. Untuk GBP USD sebenarnya kita dah aim dia turun ke bawah ni, tapi itulah cepat pula dah dia terjun kan. Tak kemas sebenarnya terjunan. Pada saya terjunan yang dilakukan oleh
GBP USD ni tak kemas. Kenapa saya kata dia tak kemas? Sebab dia akan tarik balik price naik atas. Kenapa? Sebab belum berlaku retracement lagi. Cara terjun macam ni tak cantik ni pada saya. Memang dia berlaku macam mana yang saya nak. Tapi masalahnya selepas daripada tu dia akan naik balik. Kalau kata kes yang macam ni. Unless, contohnya, macam ni contoh kalaulah sekiranya dia berjaya membuat retracement dan dia melakukan terjunan, yang tu sedap sikit, solid sikit lah. Solid sikit lah. Baik. So, betulkan yang ini. Update kita punya floating. Ini floating untuk time frame daily. So, bawah ni merupakan lower low. Sepatutnya font ni kena warna merah lah sebab downtrend. Weekly, high, low, lower, high. So, yang ni dia dah batalkan. Kat mana pula dia nak pergi yang bahagian bawah ni? Tengok betul-betul. Perhatikan betul-betul. Macam mana kita nak tentukan sama ada support itu berlaku pertindihan ataupun tidak untuk malam ini. Dengar betul-betul. Support consists of two candle. The first one is bear and then the second one is bull candle. Bila mana kita nak kenal pasti bahawa support berlaku pertindihan ataupun tidak. Tengok kawasan ni, yang warna pink ni. Kemudian, tengok price, close price dan open price bagi candle bull dan candle bear. Dalam keadaan ini, sini. Dalam keadaan yang macam ni, support yang ini yes berlaku pertindihan antara weekly dan monthly. Dia berlaku pertindihan. Ni weekly. Tapi yang atas ni tidak berlaku pertindihan. Sebab apa? Hanya shadow sahaja yang masuk dalam kawasan tersebut. Saya berhenti setakat tu. Ada soalan ataupun tidak? Macam mana nak declare bahawa telah pun berlaku pertindihan ataupun tidak? Video kat Profito saya rasa ada. Tapi saya tak tahulah dia orang letak kat mana, macam mana dan sebagainya, saya tak tahu. Support yang berlaku pertindihan ni macam mana? Clear tak? Tahu tak macam mana nak trace dan sebagainya ni? Daripada time frame monthly turun time frame weekly dan sebagainya. Saya fan pun tak bawa. Fan duduk dekat dalam training station. Aduh, dah panas dah. Tak ni? Clear tak? Yang lain-lain macam mana? Nak confirmkan bahawa telah berlaku pertindihan antara time frame monthly dan weekly. Tuan Anas daripada mana Waalaikumsalam warahmatullahi. 10 minit lagi, dah nak habis dah. Baik. Saya dari luar. Saya tanya tempat maksudnya. Dari mana tu? Daily. Sekarang ni, saya nak zoom in lagi. Macam mana kita nak tentukan bahawa berlakunya pertindihan dalam kawasan support daily ni tadi. Ini dah weekly dan daily pula. So actually support ni dah batal. Ni bukan support dah. Ni SBR dan dia dah batal. Yang ni tidak berlaku pertindihan. Yang ni berlaku pertindihan, nampak? Yang belakang ni. Dua ni. Dua ni berlaku pertindihan. Dia berlaku dengan yang mana? Dia berlaku dengan yang ini. Ni. Yang weekly ni.
Nampak tak macam mana saya tarik? Saya tarik daripada atas turun ke bawah. Saya tak ikut shadow dia. Okay. Yang ni saya masih lagi boleh ambil semua. Sebab apa? Ni support. Ini pun support. Okay. Itu cara kita nak zoom in dia punya support dia. Okay. Time frame weekly settle. Then time frame daily pula. Okay. Daily pun settle. Okay. Setakat ni tak ada RBS kat kawasan ni. Jom kita cari kenapa dia berhenti dekat situ. Bawah ni ada satu H4. Ada RBS dekat sini. Untuk GBP USD. Sebenarnya saya mencari cara macam mana saya nak contact dengan Zizan Razak. Share ilmu dengan dia. Mana nak tahu kan? H4. Okey, tu dia RBS H4 yang ada dekat sini. Okey, ni dia RBS ni. So current price kat sini. Ini merupakan RBS yang akan menghalang pergerakan GBP USD daripada meneruskan terjunan ke bawah. Okey. Ni pasal apa saya marking sini, saya pun dah lupa dah. Okey. So, structure. Baik, so kita bincangkan, saya nak kupas sedikit berkenaan dengan structure. Kalau kita tengok structure daripada time frame H4, macam mana kita nak appoint high, point high. Macam mana kita nak tentukan mana point high yang kita nak ambil. Kita nak ambil start dari mana. Okay. Yes, dia dah tak main forex dah, betul. Saya tak nak ajak dia main forex. Sebaliknya, saya nak memberikan penerangan apa itu forex. Itu sahaja. Selepas daripada tu, kalau kata dia berminat untuk mengetahui lebih lanjut apa itu badar, kita share je lah. Tak ada masalah. Sebab cerita dia macam ni guys. Saya sebenarnya macam ni. Saya dah buat sistem. Okay. Cumanya dengan kemampuan dan kepandaian dan juga kemahiran yang saya ada, saya terbatas. Sangat-sangat terbatas. Kalau kita nak cerita buat duit ringgit ni pula, dah terlampau banyak yang saya habiskan untuk saya punya research. Dan takkan kita nak biarkan tergantung tengah jalan. Okay. Saya benda yang dah berpenat lelah, kita dah orang kata apa, dah buat sampai dah jadi sebuah sistem dan sebagainya. Cuma akibat daripada kerana tidak cukup saya punya kemahiran, sebab dia nak kena pergi ke website, dia nak pergi ke apps dan sebagainya. Sebab tu yang sebab sekarang ni saya guna Excel. So nak kena monitor berdepan macam ni je. Dia jadi macam mind bugging pada saya. Saya tak suka menghadap dia. Okay. Actually sistem tu macam ni. Sembang sikit lah bab sistem sebelum kita sambung yang high tu. Okay. Sistem ni dia dapat mengenal pasti value yang paling tinggi yang currency tu boleh pergi. Okay. Once dia dah boleh pergi situ, that is the maximum value. The maximum value. Okay. Makna kata untuk hari ini dia boleh pergi paling banyak dekat situ. Masalah dia sekarang ni, bila mana kita buat pakai Excel, dia tak boleh capture tau. Dia tak boleh auto capture. Dia tak ada kata integer 3 lebih tinggi daripada 5. Then dia akan tangkap 5 tu. Contoh. And then bila dah running, tiba-tiba max value, ada calculation dia benda semua, dia jadi 7. Dia tak boleh auto capture. Dan dia simpan kata 7 tu yang paling tinggi. Dia tak ada. So, dia running je. Kalau 7, 7 lah. Kalau 8, 8 lah. Kalau 9, 9 lah. Dan sebagainya. Dia macam air yang mengalir dalam sungai. Dia sentiasa berjalan. Data. Saya tak boleh. Saya tak ada kemahiran. Macam mana nak capture data tu. Yang mana. Okay, bila kita tengok. Value yang paling tinggi. Katakanlah contoh. 480 million. Contoh. USD. Okay. Traded value dia. So 480 juta USD. Yang pernah capai pada hari ini. Contoh. Okay. So bila mana saya baru buka. Ini cerita dia saya baru buka. Bila saya baru buka sistem. Saya tengok volume 10. Value tinggi.
demand tinggi dan supply rendah, dia dah max balik, dia dah pergi ke level max balik. Tapi dia hanya boleh pergi sehingga 475 sahaja. Sedangkan catatan value yang paling tinggi ialah 480 untuk hari tersebut. Tapi sekarang ni hanya 475 sahaja. So saya dah boleh berani nak entry. Masalahnya saya tak ada. Benda tu saya tak mampu nak buat. That is the reason why saya masih lagi mencari cara macam mana nak, orang kata apa, try to earn extra fund untuk saya lebih jauh lah ke depan, insyaAllah. Doakanlah. Baik. So macam mana kita nak trace high? Sambung balik. Okay. Sebab banyak kan daripada atas ni kan, kalau kita tengok daripada atas ni banyak puncak-puncak dia. Okay. So macam mana kita nak trace high? Mana satu high yang kita nak pakai? Adakah yang ini, adakah yang ini, adakah yang ini? Okay, itu persoalan yang selalu trader ada. Macam mana kita nak kata dia start dari mana? Baik, simple je sebenarnya. Okay, ini current price. Ini current price dekat sini. Tengok resistant. Ni resistant. So, cuba fikir. Kalau resistant ada dekat sini, kita start high, low. Tak cantik, tak sedap. Tak sedap. Pendek sangat. Dan ini resistant. Kita tengok resistant yang lebih tinggi daripada yang ini. Dekat mana? Yang ini. So, kalau kita ambil yang ini. High, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Sedaplah sikit. Okay, kalau ambil dekat sini. So, ambil lah yang dekat sini. Tak ada masalah. Boleh ambil dekat sini. Tak perlu pun sebenarnya kita nak plotting daripada atas-atas ni. Tak payah pun. Boleh je start daripada sini. Okay. Macam mana cara kita nak ambil point high. Macam mana kita nak tentukan startnya. Downtrend tu tadi. Setakat ni boleh tak? Untuk yang kita bincangkan tadi. Macam mana nak ambil point high tu. Boleh tak? Okay. Yang lain-lain okey tak? Okay. Baik. Untuk GBP USD. Okay. Baik. So, yang ni. Ini dia punya point low dia sebenarnya. Kalau kata kita nak ambil yang atas tu sebagai dia punya point high. Okay, ini sebenarnya dia punya apa nama? SBR dia. Point low teori dia. Okay, triple pixel saya marking. Okay. High, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nampak? Yang ini belum berlaku retracement. Yang ini juga belum berlaku retracement. Okay. Tergantungnya market dekat sini akibat daripada closing yang berlaku pada minggu ini. Okay. Adakah market akan meneruskan kenaikan ke atas? Wallahu a'lam. Cuma apa yang saya boleh katakan di sini bahawa okey, kejap dekat sini kita boleh nampak yang mana buyer dia dah mula keluar daripada pasaran. 1 2 3 4. 4 candle buyer dah strip keluar daripada pasaran. Menampakkan yang mana buyer dah mula mungkin give up ke apa ke, wallahu alam. Tapi kalaulah sekiranya dia nak meneruskan terjunan, ada kemungkinan besar yang dia bukan. Kalau dia nak meneruskan terjunan ke bawah, dia perlu membuat retracement. Yang dua ni lah. Okay, baik. Yang tu dulu. Itu baru H4. Dan kalau kita tengok time frame weekly, sini pun belum berlaku retracement. Macam yang saya cakap. Dia nak terjun tu dah cantik dah. Masalahnya sekarang ni, kalau dia terjun, straight away terjun sahaja, tanpa berlaku retracement, dia akan naik balik ke atas. Okay. Ni berapa pixel saya bubuh? 3 pixel. Nice. Yang ini, yang 2 pixel ni. Kenapa dia 2 pixel? Sebab dia bukan do teori. Tapi dia hanyalah SBR yang masih lagi belum berlaku retracement. Itu sahaja. Okay. Baik. Setakat ni dulu, insyaAllah. Nanti kita akan sambung lagi. Sebelum saya tamatkan webinar pada malam ni,
sekiranya tuan-tuan ada soalan, silakan. Tak nak dah? Cukup dah? Tuan Murni ataupun Puan Murni? Sorry saya tanya. Tuan. Dari mana tuan? Brunei. Tuan pakai smart money lah. Oh. So masih lagi pakai smart money? Oh. So far macam mana, okey? Pada saya seorang founder tidak akan macam mana cakap seorang founder tidak dia macam ni lah. Masing-masing ada kaedah masing-masing pada saya. Macam Tuan Humaidi ni dia lebih pendekatan dia lebih kepada volume. Okey, lebih kepada volume. Cumanya saya pula Tuan Murni, minta maaf tapi ini pendapat saya. Kalau saya salah betulkanlah. Macam saya pula, apa guna volume kalau tak ada value pada saya? Banyak macam mana pun kan, bukanlah saya nak bagi ceramah, dak lah kan, tapi saya sentiasa menjadikan kata-kata tu sebagai saya punya pegangan. Rasulullah cakap umat akhir zaman, umat Islam ibarat macam buih di lautan. Ramai tapi tak ada apa. Lebih kurang macam tu lah. So pandangan saya terhadap volume ni adalah begitu. Kita mengetahui tentang kedudukan volume yang ramai, ada 10 orang, ada 1000 orang, ada 100,000 orang dan sebagainya. Contoh, ini pandangan saya. Kalau saya salah, betulkanlah. Tapi kalau 100,000 orang ini hanya mempunyai nilai setiap seorang dengan RM1 sahaja, makanya nilainya ialah 100,000 lah. Berbeza dengan orang yang volumenya, kuantitinya 10,000, tapi setiap seorang daripada mereka mempunyai RM100 masing-masing. So dekat situ lebih kurang sejuta. Kan? Sejuta untuk 10,000. 100,000 untuk 100,000. Beza kosong tu banyak daripada segi volume dan nilai. Itu yang saya maksudkan. Saya ada volume, bukan saya tak ada volume. Okay, saya ada volume. Tapi volume ni tadi, dia merupakan hanyalah salah satu faktor sahaja dalam saya punya formula. Saya ada volume, saya ada value, saya ada demand, saya ada supply. Okay, cumanya saya punya secret recipe saya ialah max value. Itu secret recipe dia. Okay? Macam mana dapat pengiraan max value dan sebagainya, itu cara saya lah. Cumanya, dia lebih kurang macam ni lah. Bila mana kita nak meniaga, kita akan menyediakan bahan mentah. Bila mana kita ada 50 unit bahan mentah. Contoh. Dan kita punya jualan pula satu unit bersamaan dengan RM10. Contoh. Makna kata 50 unit kalikan dengan jualan tu tadi RM10 per unit, 500. So saya dah tahu max value saya untuk hari ini dengan keluaran 50 unit, saya dah tahu boleh pergi 500 je. Dia 500, situ je. Dah tak ada apa dah. Bila mana saya tambah last minute, contoh, saya tambah lagi unit pengeluaran, jadi lagi ekstra 20, 70. 70 kalikan dengan RM10, dia akan jadi 700. So, automatic system boleh capture dah. Okay, dia boleh pergi 700. Dia macam tu. Okay? Tu dia. Sebab tu saya berpegang dengan value. Sebab itu sebabnya lah. Itu saya punya pandangan lah. Baik.
So kalau tak ada apa-apa, kalau Tuan Murni ada sebarang perbincangan, boleh PM saya, tak ada masalah. Kita boleh discuss, kita boleh berbincang, bertukar-tukar pandangan. Saya terbuka, jangan risau insya-Allah. Okey. Baik, kalau tak ada apa, saya mohon undur diri dulu. Saya akan share template gold, saya akan share template GJ dan saya akan share template GBP USD dan seterusnya untuk upload link YouTube ni nanti juga saya akan share dalam grup insya-Allah. Saya harap kita dapat berjumpa pada hari Rabu minggu hadapan, webinar Profito jam 9 malam hingga 10 malam. Kita akan membincangkan berkenaan bagaimana berlakunya pembatalan SBR dan bagaimana untuk menentukan do point menggunakan SBR bagi pair AUD USD. Okey, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga bermanfaat.